علينا منه من عزائم رحمتك يا رب اشرح لي صدري ويسر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين آمين. Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi dah. Okey semua, kita sambung mata pelajaran. Latihan yang minggu lepas yang bina ayat tu dah siap ke semua? Ilyas dah hantar. Siapa lagi? Adam Zikri dah hantar. Hantar apa? Tak, awak dah hantar. Ilyas. Adam Zikri dah hantar. Hantar apa? Ni latihan ni. Bina ayat tu ingat tak? Oh dah. Saya dah. Oh dah. Tak ingat. Okey tak apa. Tutup mic semua. Kita nak mula dah belajar. Siapa lagi nak masuk? Tak ada dah. Baru 6 orang. Tak apa. Mula lah dulu. Kita tahu kelas mula berapa kan? Okey semua. Buka buku teks muka surat 5. Akhlak Akhlak hari ni betul lah. Okey, tajuk yang baru, tajuk yang kedua. Muallimah Khadijah beritahu Ustaz kata tajuk ni kamu dah belajar kan? Okey, mata pelajaran akhlak ni dah habis semua subjek silibus kan? Dah habis tajuk semua. Jadinya kita ulang lah. Kita tengok yang pertama iaitu okey, kita tengok pelajaran kedua akhlak tahun 4 iaitu tajuk apa? Bertanggungjawab. Sebelum ni kita dah belajar kan? Tolong menolong tu apa kan? Tolong menolong tu apa? Sekarang kita belajar itu akhlak yang kedua. Pelajaran akhlak tahun 4 kedua iaitu bertanggungjawab. Tengok apakah yang dimaksud dengan tanggungjawab. Sekejap kita akan masuk dia punya takrif dia ataupun dia punya maksud dia. Ataupun punya makna dia, apa lagi hikmah dia kita akan belajar lagi. Keburukan kalau kita tak mengamalkan sikap bertanggungjawab, kelebihan kita mengamalkan sifat bertanggungjawab, banyak apa dalil kenapa kita perlu bertanggungjawab. Ada semua dalam ni kita akan belajar. Kita tengok muka surat 6. Tengok apakah yang dimaksudkan panas. Apakah yang dimaksudkan dengan bertanggungjawab? Tanggungjawab tu apa? Kita dengar tanggungjawab tu apa? Kan? Dia dengar banyak kali tanggungjawab tu apa? Kita tengok. Pengertian tanggungjawab ataupun pengertian bertanggungjawab ataupun makna tanggungjawab ataupun erti lah kita katakan maksud. Kita tengok. Tanggungjawab tu apa? Tanggungjawab itu ialah kesanggupan. Nampak? Kesanggupan. Sanggup untuk memikul. Memikul ni melakukanlah, membuatlah boleh juga. Dan melaksanakan. Nampak? Tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Yang tu adalah pengertian bertanggungjawab. Ulang Tanggungjawab ialah kesanggupan, sanggup berteriak untuk memikul, untuk membuatlah dan melaksanakan melakukan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Nampak dia ada kita panggil ada demi syarat lah. Selagi mana tidak bercanggah dengan syarak, maka itu dikira sebagai tanggungjawab. Contoh, orang bagi tanggungjawab kita suruh pergi merompak. Tak boleh lah kan, sebab apa? Bercanggah dengan syarak. Orang bagi tanggungjawab kita suruh mencuri. Tak boleh sebab bercanggah. Orang bagi tanggungjawab kita supaya suruh apa? Suruh mengata ke orang. Bukan.
orang bagi tanggungjawab kita tapi kita khianat. Itu tidak bercanggah dengan syarak. Maksud dia bercanggah dengan syarak tak boleh lah. Tengok apakah yang dimaksudkan dengan dalil. Dalil yang kenapa kita perlu bertanggungjawab. Ataupun dalil ni saya kata apa? Bukti lah. Kenapa kita perlu bertanggungjawab? Sebab apa? Allah kata. Berdasarkan firman Allah kan. Qala Allah Ta'ala. Firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ni yang penting ni. Innas sam'a, sesungguhnya sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, penglihatan kamu lah. Wal fuada, serta hati. Nampak? Sesungguhnya sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan serta hati. Semua, semua, ulaika, anggota itu, kana, akan ditanya, anhu mas'ulan, nampak? Kana anhu mas'ulan. Maksud dia, semua anggota itu, anggota apa? Pendengaran, penglihatan, dan serta hati tetap akan ditanya tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Yang tu adalah dimasukkan dengan tanggungjawab. Maksud dia, segala benda apa yang kita buat akan ditanya. Mas'ulan, akan ditanya, tetap akan ditanya. Yang tu adalah dimasukkan dengan mas'ulan. Lepas tu yang ni dalil merupakan apa? Dalil mengatakan setiap tanggungjawab tu akan dipersoalkan. Tak kisahlah tanggungjawab atas apa. Yang ni Allah bagi detail kan. Sama ada pendengaran kamu. Wal basara, penglihatan kamu. Wal fuada, sama ada hati kamu sendiri pun akan ditanya. Tengok dia kata, tetap akan ditanya. Maksudnya tetap ni mesti akan tanya nanti. Yang ni adalah kita punya dalil kenapa kita perlu bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu apa yang disuruh lah, tanpa bercanggah dengan syarak. Itu adalah syarat dia lah. Dalil ni penting Okey, yang seterusnya. Kita tengok bahagian bertanggungjawab. Tanggungjawab ni pun ada bahagian. Dia ada bahagian dia macam juga dengan tolong-menolong tu kan. Ni, yang bahagian yang pertama apa? Bahagian tanggungjawab yang pertama apa kita katakan? Bahagian bertanggungjawab. Yang pertama, bertanggungjawab kepada siapa? Kepada diri sendiri. Bertanggungjawab kepada diri sendiri macam mana dimaksudkan? Bertanggungjawab, ingat tanggungjawab ni apa? Memikul ataupun kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan. Itu dia maksudkan tanggungjawab. Yang kita maksud bertanggungjawab kepada diri sendiri macam mana? Menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang tu adalah tanggungjawab untuk diri sendiri. Sebab apa? Yang ni adalah diperintahkan oleh Allah kan. Jadi kita mesti melakukan. Sebab apa? Kita ni hamba Allah. Allah ni yang menjadikan kita. Allah ni yang semua ni Allah kan. Allah yang menetapkan ini kan. Jadinya kita ni sebagai hamba ataupun sebagai makhluk dia, Allah sebagai pencipta. Jadinya Allah mempunyai hak untuk ke atas kita. Betul? Jadinya kita sebagai makhluk ni, kita pun kena menunaikan hak kita sebagai seorang hamba. Dengan apa? Menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang tu adalah dimaksudkan dengan bertanggungjawab kepada diri sendiri. Yang kedua, tidak mensyirikkan Allah. Yang ni adalah juga yang penting ni. Kita katakan sebab apa? Tanggungjawab kita, sebab kita Allah dah perintahkan kita untuk sembahyang.
Allah dah perintahkan kita untuk bunyi apa tu? Ilyas, bunyi apa Ilyas? Allah dah apa melarangkan. Lepas tu kita kata kalau kamu pesan kita kata kita punya apa tu syahadah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah, kita dah bersaksi kan? Kita dah bersaksi asyhadu an la ilaha, aku bersaksi bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Yang tu kita dah takkid dah, kita dah yakin dah bahawa Allah tu satu, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan. Kita dah nafi dah. Lepas tu illallah, kita dah isbat, nafi dan isbat kat situ. Nampak? Kita dah nafi, kata tiada Tuhan illallah selain daripada Allah. Jadi kita isbat. Itu kita dah yakinkan diri kita, bahawa kita dah yakin bahawa Allah itu ada kan, ataupun kita yakin bahawa Allah itu hanya ada Allah, tak ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Yang tu dia masuk dengan bertanggungjawab dengan kepada diri sendiri. Sebab tu kalau kita nak tahu ni benda-benda 1 dan 2 ni tanggungjawab lagi. Kalau ustaz nak tambah lah tanggungjawab kepada diri sendiri, kita perlu apa? Belajar. Sebab apa belajar? Sebab nak menunaikan perintah Allah kita kena belajar. Nak semayang kita kena belajar, betul tak? Mesti kita kena belajar. Nak semayang macam mana kita nak? Mesti kita nak tahu cara-cara nak semayang macam mana. Macam mana kita nak tahu cara-cara bacaan dalam semayang macam mana, betul? Jadinya penting juga pelajaran ini. Maksud kita menunaikan perintah Allah ni termasuk juga dalam mempelajari perintah Allah. Sebab tu Ustaz kata kalau boleh kita tambah ni kan, belajarlah. Belajar kita nak tunai buat benda wajib macam mana, nak tinggal kita kena belajarlah. Benda yang haram apa, kita kena semua tu kena belajar. Tidak mensyirikkan Allah ni pun kena belajar. Dengan apa? Kalau kamu dah jumpa kita dah belajar kan, sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah, sifat wajib bagi Nabi, sifat sifat mustahil bagi Nabi dan sifat harus bagi Nabi, betul? Jadi sebab tu kita perlukan pembelajaran dalam untuk kita memahami lebih dakik ataupun lebih teliti tentang tanggungjawab kita kepada diri sendiri. Itu kita katakan tanggungjawab kepada diri sendiri. Sebab tu saya kata belajar ni benda yang antara yang paling penting lah, antara tuntutanlah tanggungjawab kepada diri sendiri. Tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar. Tak kisahlah kamu dah habis belajar nanti, kamu dah umur 30 ke 40 ke, kena belajar lagi. Benda belajar ni takkan habis benda belajar ni. Kena belajar. Tak kisahlah kamu dah habis PhD, lepas habis PhD belajar lagi. Benda ni takkan habis. Lepas kamu lagi lama kamu belajar, kamu akan merasa apa? Lebih apa? Lebih berpengetahuan. Tak, kamu akan merasa kamu lebih tak tahu. Sebab apa? Kamu dah belajar benda ni aku tak tahu ni. Lepas kamu belajar lagi. Yang tu adalah kita katakan, yang tu adalah kita boleh nampak dia punya kesan pembelajaran yang betul. Kalau kita belajar tapi kita berasa apa? Aku dah belajar dah, mesti aku dah tahu kan. Yang tu pembelajaran yang kita panggil pembelajaran yang tak betul lah. Sebab apa? Dia ada sifat bongkak, dia ada sifat belagak dan diri dia. Sebab tu kita ni boleh diibaratkan sebagai apa? Tahu apa nama tu? Padi. Tahu padi? Beras lah, padi tu kat sawah tu. Kalau kamu tengok dia punya padi itulah, sawah padi tu, bila mana dia dalam tu kan ada beras kan, bila mana beras tu berat maka dia akan tunduk kan, lagi mana berat beras tu maka dia lagi akan tunduk. Sebab tu kita ibaratkan kita jadi seperti padi. Lagi berat kita punya ilmu tu, lagi tinggi kita punya ilmu tu, lagi kita menunduk. Sebab tu kita perlu, sebab tu saya kata ilmu ni perlu juga untuk kita belajar adab. Adab perlu untuk ilmu. Ilmu perlu untuk adab. Saling kena sokong menyokong. Perlunya benda tu. Okey, sambung. Yang kedua. Tadi tanggungjawab kepada diri sendiri. Kita tengok tanggungjawab kepada Allah pula. Dengan masuk apa? Tanggungjawab kepada Allah macam mana? Memelihara diri. Memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Memelihara diri tanggungjawab kita. Sebab apa?
contoh kita nak mencuri, kan? Ya, contoh kita nak mencuri. Kita kena pelihara kita sebab tu kita ni kena ada sanggupan. Sanggup ni kita punya apa? Kesanggupan ni apa? Keinginan. Ingin hati ni ataupun kita panggil gerak hati ni nak buat. Gerak hati ni tak mau buat. Yang kata memelihara ni, gerak hati ni tak mau buat. Kena jagalah memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diridhai Allah. Contoh kita nak mencuri, contoh kita nak makan, kita nak mencuri ke, lepas tu kita kena ada pelihara hati kita ataupun gerak hati kita ni. Memang kadang-kadang kita hati kita terfikir, kalau aku curi tak apa kot, orang tak perasan. Tapi dengan sebab kita melihara ni maksudnya menjagalah diri kita dari perkara-perkara yang tidak diredai Allah. Dengan mencuri kan, kita kena jaga betul-betul kita punya hati kita. Kita kesanggupan ni, kita punya keinginan hati lah, lebih kepada macam tu. Dan yang kedua, memantapkan iman dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna. Memantapkan diri ni, macam memantapkan iman ni. Kalau nak memantapkan iman ni dengan cara apa? Dengan cara belajar lah. Kita mengaji tauhid, kita mengaji fiqh, kita mengaji tasawuf, kita mengaji apa lagi? Sirah, kan? Banyak benda kita boleh ngaji, kan? Kita boleh memantapkan iman kita. Tak semestinya mengaji agama. Contoh kita kalau kamu nak ngaji geografi ke, nanti nak ngaji matematik ke. Sebab apa? Kullu ilmu usul ila rabbi, kan? Setiap ilmu tu yang mana sampai kepada yang mana sampai maksud dia kepada Tuhan, itu semua dikira sebagai ilmu agama. Contoh ilmu geografi, ilmu apa tu yang tanah tu kan, kita tengok ilmu bukit, ilmu bintang, ilmu falak, tengok macam mana kejadian Allah. Kita boleh fikir benda tu sebab setiap ilmu ni ada kait, semua adalah kita boleh kait kepada pencipta kita. Jadinya setiap ilmu tu boleh sampai kepada pencipta dia, maka dikira sebagai ilmu agama. Tak kisahlah bukan ilmu agama semata-mata fiqh kan. Setiap ilmu tu mesti ada kaitan ataupun yang boleh disambungkan kepada pencipta. Contohnya ilmu geografi, kita fikir macam mana keadaan kita punya infrastruktur tanah ni macam ni kan. Macam mana boleh yang ni boleh sengit, macam mana yang ni boleh mengirim rezeki. Kita boleh fikir je. Kalau manusia buat tak boleh jadi, betul tak? Kalau Allah boleh buat, mesti Allah tu mempunyai kuasa. Allah tu Allah tu maha berkuasa. Kita boleh fikir macam tu, betul tak? Jadinya kita kena, sebab tu kita sebagai manusia ni kena banyak berfikir tentang kejadian-kejadian alam. Sebab apa? Dia untuk salah satu cara untuk memantapkan iman. Berfikir, ingat, belajar dan berfikir. Tak boleh berfikir sahaja. Kena belajar dan berfikir. Baru boleh nampak dia punya hasil dia. Kalau kamu berfikir, kamu tak tahu. Kamu berfikir, tak ada input yang masuk kamu ataupun tak ada benda yang masuk kat kamu, tak boleh juga. Kalau kamu buat macam-macam, kamu fikir sendirilah. Otak kita kan limit kan. Sebab tu kita perlukan ilmu yang lain. Ilmu yang kita tak tahu, orang bagi kat kita kan. Macam itulah contoh dia. Yang memantapkan iman ni dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun dan Islam yang sempurna. Nah, ini adalah contoh bertanggungjawab, bahagian bertanggungjawab. Pertama, bertanggungjawab kepada diri sendiri, dan yang kedua bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surat seterusnya 8. Surat tu 8. Tadi tanggungjawab kepada diri sendiri, lepas tu tanggungjawab kepada Allah. Kita tengok tanggungjawab kepada ibu bapa pula macam mana. Mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapa kita. Yang kedua, bercakap dengan lemah lembut. Yang kena jaga hati ibu bapa kita. Sofia apa kali masuk ni? Sentiasa mendoakan sentiasa Allahumma ghfirli. Kena wajibkan berdoa tu, kena selalu baca dah. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma, kan? Allahumma ghfir, ya Allah ampunkan dosa aku, dosa kedua ibu bapa aku, dan rahmatikanlah mereka berdua, ibu dan bapa tu kan. Kedua ibu bapa. Yang kedua, bercakap dengan lemah lembut. Sentiasa bercakap lemah lembut dengan ibu bapa dan taat dan berbakti kepada ibu bapa. Taat ni kena dengan cakap lah. Kena dengan cakap ibu bapa dan berbakti. Berbakti ni macam-macam lah kita katakan. Menolong ibu bapa ke, kan. Salah satu dia lah tu.
Yang tu adalah tanggungjawab kepada ibu bapa. Tengok tanggungjawab yang seterusnya. Tanggungjawab kepada guru pula macam mana? Tanggungjawab kepada guru macam mana? Menumpukan perhatian kepada guru. Menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Yang ni adalah salah satu tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Kamulah sebagai seorang pelajar. Ustaz pun masih lagi seorang pelajar. Jadinya ustaz pun akan menumpukan perhatian ketika ustaz belajar. Kamu sebagai pelajar juga, kamu mesti menumpukan perhatian kepada ustaz ketika ustaz mengajar. Itu tanggungjawab kamu sebagai seorang pelajar. Mematuhi segala yang diajar oleh guru. Pergi sekolah kena buatlah. Menghormati dan mendoakan kesejahteraan guru. Ini perkara yang bagus ni, menghormati dan mendoakan kesejahteraan guru ni. Okey, tengok yang seterusnya. Tadi tanggungjawab kepada guru pula. Tengok tanggungjawab yang seterusnya, tanggungjawab kepada negara pula. Kita tanggungjawab ni terlampau banyak kita kena bertanggungjawab. Tadi bertanggungjawab kepada negara. Kesetiaan kepada negara. Betul? Kena setia dengan negara kita sebab apa? Kita macam kita negara Malaysia, jadinya kalau macam contoh apa-apa terjadi kat Malaysia, kita mesti kena apa? Setia dengan negara kita ni, sebab kita ni tanah tu apa? Sebagai tanah tumpah darah negara kita. Kita lahir pun kat sini, kita beranak kat sini, kita makan kat sini, kita belajar kat sini, semua kita kat sini, kita memberak kat sini, tak kisah apa pun. Jadi kesetiaan kepada negara tu kena ada dalam jati diri kita. Yang kedua, menjaga harta benda awam. Ni kita jaga macam mana? Contoh, tak boleh vandalisme ataupun merosakkan harta benda awam. Contoh, sekarang dah tak ada kot. Contoh kamu conteng dalam tandas awam. Kamu conteng ataupun kamu berak tak flush ke. Kena jaga lah benda macam tu. Kena jaga harta benda awam. Kena menjaga harta benda awam. Yang ketiga, menjaga keselamatan dan keamanan negara. Yang ni sebagai rakyat kan. Jadi ni sebagai rakyat negara Malaysia ni, kita perlu menjaga keselamatan dan menjaga keamanan negara. Kalau boleh kita masukkan lagi kat sini, menjaga keselamatan dan keamanan dan maruah negara. Kena ada juga maruah negara kita. Betul tak? Kita kena jagalah kita punya image negara kita. Tak lagi orang kata, dia ni orang Malaysia ni perangai pengotor, betul tak? Kalau contoh kamu pergi ke luar negara kan, kamu kena jagalah kamu sebagai diri kamu sebagai rakyat Malaysia. Kamu janganlah berak merata apa ke kan. Kena jaga juga image ataupun maruah negara kita. Kita kena fikir, kita kena jadikan sebagai kita merupakan salah satu negara contoh lah, tak kisah dari segi kebersihan ke, dari segi akhlak ke. Yang ini adalah merupakan tanggungjawab kita kepada negara. Dan yang seterusnya, ada lagi lepas ni. Dan tanggungjawab kepada masyarakat pula macam mana? Melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat. Contoh gotong royong surau ke, gotong royong taman kamu ke, gotong royong kampung kamu, turunlah buat kerja. Sebab apa? Tanggungjawab kamu sebagai Aish. Tanggungjawab kamu sebagai apa? Sebagai masyarakat lah, tanggungjawab kamu dalam masyarakat, dan kata kamu kelompok masyarakat. Jadi satu hari ketua kampung kata, minggu ni sebagai kampung sekian-sekian ataupun taman sekian-sekian ni diwajib turunlah kita kemas kita punya kawasan lah. Jadinya tanggungjawab kamu sebagai masyarakat tu kena turun melibatkan diri dia macam aktiviti royong kan, aktiviti contoh-contoh masak-masak ke, boleh kamu tolong untuk tanggungjawab kamu sebagai kepada masyarakat kamu. Yang kedua, saling menasihati dan berbuat baik dengan jiran. Selalulah tanya jiran kamu, tanya khabar hari ni ke kan. Tanya khabar jiran kamu hari ni sihat ke, macam mana dengan keadaan kita sekarang ni. Lagi-lagi lah kita kena ambil tahu kita punya keadaan jiran kita, dah makan ke belum jiran kita tu, betul tak? Dah makan ke belum jiran kita tu, kita kena ambil tahu lah. Sebab dia merupakan jiran kita. Jadinya kita kena ambil tahu kita punya keadaan jiran-jiran kita. Saling menasihati kan. Jangan lupa saling menasihati. Contoh jiran tu buang sampah kat luar, contohlah dia buang sampah kat luar ke, dia tak kutip sampah ke, beritahu lah, itu tak baik macam tu, kita boleh beritahu je ke dia. Sebab saling menasihati dia merupakan tanggungjawab kita kepada masyarakat.
Dan yang seterusnya, memelihara. Apa ni? Memelihara kru kawanan hidup berjiran. Kru lah. Kru ni kita katakan kawasan kamu lah. Kru ni masyarakat jugalah. Memelihara kru kawanan hidup berjiran. Yang ni merupakan tanggungjawab kepada masyarakat. Tengok seterusnya pula. Buka surat 10. Fadilat ataupun kita katakan kelebihan kalau kamu mempunyai sifat bertanggungjawab. Pertama, fadilat kamu apa? Dikasihi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikasihi Allah ni maksud apa? Bila mana kita dikasihi Allah, jadinya syurga lah jawapan kita kan. Yang itulah kita nak kan. Yang kedua, disukai oleh ibu bapa dan masyarakat. Yang ni dah kita tahu kita ni rajin menolong kan. Kita kalau ada aktiviti kita rajin menolong kan. Kalau ada aktiviti apa-apa juga kita asyik kita pergi turun ataupun kita pergi tolong buat aktiviti ketoroyong ke, masak-masak ke, kemas-kemas ke. Jadinya kita cari turun kan. Jadinya kita ni akan disukai oleh ibu bapa kita dan juga masyarakat. Kerja menjadi sempurna. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kerja yang dilakukan mendapat faedah yang berpanjangan. Kerja yang dilakukan mendapat faedah yang berpanjangan. Macam mana? Kerja contoh kita jaga, contoh kita hias kawasan taman kita. Kita hias kawasan kampung kita, maka manfaat tu akan sentiasa nampak kan, ataupun faedah tu sentiasa berpanjangan. Jadi kita nampak punya hasil kerja kita, contoh kita cat ke, kita buat bangsal ke kat kampung kita kan. Jadinya kita punya faedah tu berpanjangan. Contoh kalau kita buat bangsal, orang boleh juga, orang yang duduk atas tu, orang juga boleh berehat kat bangsa tu. Contohlah kita katakan kata berpanjang, faedah yang berpanjangan ni, betul. Yang itu adalah antara fadilat bertanggungjawab kita, bertanggungjawab. Yang seterusnya, akibat kita tidak bertanggungjawab kepada masyarakat, akibat kita tidak memiliki sifat bertanggungjawab. Pertama, dimurkai oleh Allah dan Rasul. Jenis kerja yang diamanahkan tidak sempurna. Nak sempurna apa? Kan tanggungjawab contoh orang bagi duit kat kita, suruh bagi duit kat orang kan. Jadi amanah tu kita dah pegang, tapi kita tak bagi. Maka tidak sempurna lah, bukan sekadar tidak sempurna, juga dapat dosa kat kita. Sebab apa? Kita ni dikira sebagai mencuri lah kan. Kita ambil duit kawan tu. Yang ketiga, hasil kerja yang dilakukan sia-sia. Perbuatan itu sia-sia, tanggungjawab kita. Macam Ustaz kata, kita ambil duit tu, kita niat tu nak tolong orang, tapi tiba-tiba kita curi duit dia, kita tak bagi duit tu kat orang tu. Jadi sia-sia lah perbuatan tu. Dan yang terakhir, kerja dan tugasan yang dilakukan tidak mendapat keberkatan. Bila mana kita dapat berkat ni, maka termasuk dalam dimurkai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Murid dalam umum tak payah ni. Tahukah anda bertanggungjawab tongkat kejayaan di dunia dan akhirat? Betul. Tanggungjawab. Sentiasa mendengarkannya dengan penuh amanah. Wallahu a'lamu bissawab. Nanti kita akan masuk tajuk yang adab berjalan pula. Di sekolah tak ada kot. Berehatlah kamu minggu ni. Akhlak tak ada kerja sekolah Wallahu a'lamu bissawab. Baca doa belajar. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Aidil, Zakwan, Fadlah, Haris, Auni, Anas, Zakwan. Okey, baca doa belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma Astaghfiruka ma ya fi waqti hajati wa la ta'tini. Amin. Sekolah tak ada Ya tantini. Ya Rabbal alamin.